Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa di Garasi TV seperti mana poster yang kami naikkan sejak semalam. Bahawa tamu kami hari ini adalah yang istimewa. Kali kedua dia bersama dengan Garasi TV. Kali ketiga bersama dengan Garasi TV. Saya pun dah lupa. Anak muda yang kacak tampan ni, Rashidi Abdullah. Kita akan bercakap banyak benda tentang Rashidi. Sekejap lagi saya akan perkenalkan siapa Rashidi. Saya mohon tolong saudara-saudara share, kerana konten malam ini akan membawa kita menjelajah ke dalam dunia seorang anak muda yang kehilangan penglihatannya pada berusia 17 tahun. Kali pertama, kali kedua dia datang tu, saya nak menyebut kategori dia tu, dia cakap senang je bang, saya buta. Panggil saya saja budak buta, sebab tajuk buku dia pun adalah monolog budak buta. Jadi walaupun saya cuba berlapik-lapik nak merealisasikan civilization apabila kita menyebut mereka ni jatuh di bawah kategori orang kurang upaya, kategori kurang susah. Dia kata buta je, perkataan yang mudah. Rashidi menghasilkan bukunya monolog budak buta. Tuan-tuan dan puan, kita share supaya malam ni, terutama kalau ada anak-anak saudara yang lebih muda, yang memang kurang Facebook banyak di IG, share je. Kalau mereka ada akaun Facebook dan minta mereka tonton, kerana malam ni jarang kami bawa generasi yang mewakili bukan demografi utama Garasi. Kerana Garasi demografi utama adalah 35 tahun ke atas ya. Dan paling ramai adalah 40 tahun ke atas yang kita panggil penonton-penonton matang ni. Tapi dengan adanya seorang anak muda ni, kita boleh berkongsi story di antara dua gap saya dengan dia. Jarak umur adalah seorang bapa dan seorang anak. 29. Saya 30 dah. 30 dan saya dah pun 54 tahun ni. Dua generasi yang berbeza, mempunyai dua pengalaman yang berbeza. Kami datang daripada dua latar berbeza, cuma bezanya kami punya minat yang sama, itu menulis. Jadi tak heranlah atas meja kali ini saudara melihat buku terbaru, cetakan terbaru Rashidi Abdullah dan novel terbaru saya, Latu Asmiranda, yang selalunya tak sempat saya nak jual barang saya sendiri. Tapi malam ni sebab Rashidi datang dan saya suka untuk collab dengan kombokan buku saya dan buku Garasi dan buku Rashidi, supaya sekurang-kurangnya saudara dapat menikmati bacaan sebuah novel fiction dan sebuah rakaman puisi dan juga catatan-catatan curhat ataupun monolog Rashidi. Tentulah ia berkait dengan dunianya sebagai seorang yang kehilangan penglihatan setelah berusia 17 tahun. Berarti apabila dia dapat melihat dunia seperti orang yang sihat sedia kala, boleh bermain bola sepak, hinggalah pada satu hari ketika bermain bola sepak, dia mula merasakan dia tidak dapat mengukur kedudukan bola, terutama bola tinggi. Dan setelah keadaannya menjadi sedikit demi sedikit penglihatannya terganggu, dia pergi ke doktor dan doktor mengesahkan dia menghadapi glaukoma dan akan menuju buta. Rashidi kini mempunyai penglihatan kurang daripada 30%. Nanti kita akan bincang semua benda tu apabila kita dah dapat angka, dan saya mohon kerjasama saudara untuk berkongsi malam ni apa yang saya sebut hampir podcast juga malam ni, antara saya dan Rashidi one to one, untuk bercakap tentang dunia yang asing bagi saya, tetapi adalah kehidupan yang telah dia lalui hampir 12 tahun. 13 tahun 12 tahun. 12 tahun. Dunia dia lalui 12 tahun, yang semakin tahun ke tahun penglihatannya semakin berkurang dan berkurang dan berkurang. Jadi kita kongsi malam ni untuk saya mendapat yang terkini tentang anak muda ni. Saya nak tanya dengan Rashidi yang pertama, apa perkembangan setelah 3 bulan kita tak jumpa? Okey, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, sebenarnya saya rindu juga nak masuk Garasi ni. Alhamdulillah. Hampir 3 bulan. Last saya masuk Garasi tahun November. lepas, November. Okey, waktu itulah yang telah membuka mata saya bila saya masuk ke Garasi, apabila saya dapat menjual buku saya tanpa orang panggil apa, kiranya luar jangkaan saya, sebab waktu tu hasil jualan buku pada satu malam hampir 130 naskah. Bermula dari situlah saya mula jatuh hati dengan Garasi. So alhamdulillah, hampir 3 bulan tak bersua ni saya menjalani kehidupan seperti biasa, meneruskan lagi saya punya program perkongsian, iaitu sebagai saya punya tugas utama saya sebagai tukang kongsi cerita.
di dalam satu buah persatuan dan di dalam sebuah program. Tapi berbezalah disebabkan oleh pandemik ni kami terpaksa bergerak secara atas talian. So sepanjang ketiadaan saya di garasi ni, itulah yang saya lakukan. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, share dulu. Saya memerlukan angka untuk terus kita pergi ke perbualan yang lebih deep, berbual dengan anak muda. Tapi jangan tanya pasal cinta lah. Hari ni kita buat pasal benda lagi berat sikit lah. Okey, dia mengelak untuk berbual soal cinta, tapi tak mungkin dia dapat lari daripada soalan tersebut. Tuan-tuan dan perempuan, kami berkolaborasi kali ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya tak pernah ada idea tentang menjual buku apabila kita mulakan Garasi TV. Tak pernah ada, tak pernah terlintas untuk membuat stream buku. Dialah yang menjadi orang pertama yang datang ke Garasi selepas Garasi bermula pada 3 bulan Julai. Berarti dia datang November, 5 bulan selepas Garasi bersiaran. Rashidi lah orang yang pertama menjual buku di Garasi. Dan dialah yang memberikan saya ilham ataupun orang kata indikasi bahawa ramai yang menonton Garasi TV memang berminat dengan perbukuan. Kerana bukunya dijual 130 log pada satu malam. Walaupun pada waktu itu kami menjangkakan untuk membantu beliau mempromosi bukunya sekitar 60 buah. Dia bawa pun 60, tapi pada malam tu saja strike 130 naskah. Saya menginginkan saudara semua berkongsi dulu. Berapa nombor kita sekarang? 191. Okey, hampir mencapai 200. Saya nak tanya sekali lagi dengan satu soalan yang paling asas sekali. Okey. Apa beza bila orang manggil anda orang kurang upaya yang mempunyai gangguan penglihatan dengan kata yang lebih jelas? Lebih jelas, iaitu kamu buta. Apa beza menerima perkataan Rashidi kau buta ke? Ataupun Cik Rashidi, boleh saya tanya dengan keadaan Cik Rashidi ni adalah orang yang kurang penglihatan ke? Okey, jujur pada awal dahulu ketika saya berusia 17 18 macam tu, saya agak sensitif dengan perkataan buta tu. Kan, bila doktor mengatakan yang saya akan buta, waktu tu saya pun rasa agak orang panggil apa? Tak nak mendengar perkataan buta tu. Tapi lama kelamaan bila saya dah meningkat usia, bagi saya apa beza buta dengan kurang penglihatan tu? Kan mungkin kurang penglihatan tu bunyinya lebih sedap lah, tetapi lebih jujur adalah buta. So bila di antara golongan kami juga tak ada pun kami membahasakan diri kami sebagai kurang penglihatan. Memang akan cakap buta je, walaupun dia mempunyai penglihatan yang bukannya totally blind, tapi dia masih mengaku diri sebagai seorang buta. Tetapi masyarakat tidak peka. Bukan tidak peka sebab apa? Sebab tidak ada pendedahan. Sebab di dalam drama-drama ataupun cerita di kaca TV, apabila orang buta saja, mereka akan memperkenalkan orang buta itu sebagai yang membawa tongkat, yang totally blind. Tapi dalam pada masa sama sebenarnya orang buta ni dia kan ada 3 kategori. Kan? Tapi itu masyarakat tak tahu. Lama kelamaan ada jugalah bila saya pergi ke berkongsi, saya akan menerangkan seterang-terangnya bahawa yang buta ni sebenarnya, kalau orang panggil buta tu tak semestinya dia totally blind, dia ada lagi kategori yang lain. Dan kami sebenarnya tak kisah pun dipanggil sebagai buta. Bagi saya lah dan kawan-kawan saya, setakat ni tak ada pun yang menangis bila orang panggil dia buta. Kan? Tak ada. Alhamdulillah semuanya macam tak ada apa. Kan? Lagipun kalau macam ramai kawan-kawan saya yang bekerja sebagai juru urut, kan, mereka akan ramai pelanggan akan katakan nak berurut dengan orang buta. Tak ada pun orang cakap nak urut dengan orang kurang penglihatan. Dia akan terus terang je nak berurut dengan orang buta. So orang buta ni sebenarnya tak ada masalah. Sebab Englishnya blind, Melayunya buta. Kan, tak ada pun kurang penglihatan. OKU tak ada. So itulah sebenarnya saya tak kisah pun orang panggil saya kurang penglihatan ke buta ke, saya okey je. Kerana Rashidi boleh melihat daripada usia 1 hingga 17 tahun. 17 tahun. Ya, dengan sempurna. Masihkah ada rasa bahawa membayangkan sebelum kena glaukoma? Pernah tak membayangkan kata betapa teruknya hidup yang dilalui sekarang apabila penglihatan dah mula kurang daripada 30%? Okey, perasaan itu ada waktu saya di awal proses ujian dahulu. Waktu saya berusia 17 tahun, 18 tahun, waktu itu memang saya rasakan sesuatu yang
sukar untuk diterima sebab waktu tu saya terpaksa menukar kehidupan saya. Ya, akhirnya saya terpaksa menukar jalan kehidupan saya. Dari setelah 17 tahun saya melalui jalan yang sama. Tiba-tiba sewaktu usia 17 tahun tu saya terpaksa, bukannya rela waktu tu, saya dipaksa untuk menukar 360 darjah saya punya jalan kehidupan. Waktu tu di usia remaja, saya tak berapa nak kuat lagi. Waktu itu memang saya lemah lagi dalam menghadapi takdir. Kan? Tetapi sewaktu sebenarnya bukan takdir yang melemahkan saya waktu itu sebenarnya, tapi saya yang lemah menghadapi takdir itu tanpa berpegang pada beberapa orang panggil sifat, iaitu macam redha, sabar, syukur. Waktu itu saya tak terfikir benda itu. Saya cuma terfikir untuk menyalahkan takdir je waktu itu. Tapi perkara itu lama kelamaan dia dapat orang panggil dihindari lah, sedikit demi sedikit. Tapi benda itu berproses dan mengambil masa juga. Berapa bila di analisis oleh doktor sebagai hilang, berapa banyak detik itu berlaku antara hilang sikit sampailah ke tahap yang sekarang, iaitu hanya tinggal 20% penglihatan. Bercerita proses dia. Sebenarnya glaukoma ni dia proses tu berlaku dalam tempoh masa yang lama juga untuk menjadi seperti keadaan saya waktu 17 tahun tu. Proses tu dah berlaku mungkin dalam 2 atau 3 tahun sebelumnya. Tetapi saya tak perasan dia punya perubahan tu. Macam saya pernah cerita yang saya tak perasan kadang-kadang bila macam aku cakap tadi, bila saya bermain bola, saya tak perasan bola tu datang. Itu sebenarnya salah satu tanda. Tapi saya rasa macam kenapa ni macam tu je. Saya tak ambil serius benda tu. Tapi sebenarnya itulah petanda-petandanya. Antaranya banyaklah. Bila saya bawa motor waktu malam, saya terpaksa berhenti bila berselisih dengan kereta. Sebab kita dah terlampau silau dan kerap terlanggar barang. Sebab waktu tu saya rasa macam saya ni masih nampak, tetapi dia macam kita tak perasan kita ada blind spot yang sangat besar. Dan bila ada satu masa tu, bila dah betul-betul teruk, bila pergi periksa barulah kita tahu punya benda tu dah berlaku lama. Dan waktu tu barulah perasan yang mata sebelah kiri saya ni memang dah sangat-sangat teruk. Okay, mata sebelah kanan. Sekarang dah macam mana keadaan? Boleh bagi tahu yang sekarang? Okey, sekarang ni, boleh tengok macam mana? Mata kanan saya sekarang saya gunakan untuk membaca. So macam dia punya luas tu sangat-sangat kecil. Seperti mungkin duit 50 sen yang lama tu, besar tu. Kalau itu je, besar tu je nampak. Besar tu saja. Yang lain tu adalah hitam. Hitam. Allah. Okey. Itu boleh fokus lah. Kalau macam mata kiri saya ni, dia punya luas tu agak luas juga, lebih besar daripada mata kanan, tetapi dia tidak boleh fokus. Kalau saya tutup mata kiri saya tak boleh nak berjalan, tapi saya boleh membaca dengan menggunakan mata kanan. Maknanya kat sini kiri dan kanan ni memerlukan satu sama lain. Ketika berjalan, ketika untuk membaca. Dia bukan mempunyai tugas yang sama, kedua-dua mempunyai tugas yang berbeza. Sangat-sangat berbeza. Bila dah 12 tahun, saudara dah boleh adjust. Ini mata untuk membaca, ini mata untuk berjalan. Betul. So macam dah terbiasa. Bila kita berjalan di tempat awam, kita dah boleh agak dah. Mata kiri ni apa dia punya fungsi, mata kanan ni apa fungsi dia. So kedua-dua belah mata ni kena saling bekerjasama lah, tak boleh gaduh. Kalau gaduh, dia maut lah. Saya nak tanya, kalau jalan di pedestrian, ada potensi tak anda melanggar orang? Kalau dalam keadaan agak padat tu, ada potensi? Ada potensi. Oh ya? Ada potensi. Tadi pun saya baru langgar orang. Sebab orang, dia kan akan datang dari kiri kanan kita. Sebab kalau kat tempat yang pack ni memang kalau orang yang mempunyai penglihatan yang normal, dia akan berjaga-jaga. Dia sebenarnya bukannya berjaga-jaga, cuma dia nampak. So bila dia nampak tu, dia bolehlah kawal dia punya pergerakan. Kalau macam saya ni, bila saya pandang ke hadapan, saya tak kalau saya terlepas sedikit, saya terleka sedikit untuk pandang ke kiri kanan, bila ada orang melintas, saya akan langgar. Sama ada orang tu langgar saya ataupun saya langgar orang tu. Sebab dia penglihatan dia sangat sempit. Bila kalau dah kerap sampai tadi pun macam mana saudara tangani tiap-tiap kali berlanggar dengan orang? Saya minta maaf je lah. Dan orang tahu kata saudara tak boleh melihat? Dia tak tahu. Kebanyakannya tak tahulah. Kebanyakannya orang pun akan rasa bersalah agak langgar. Sebab mungkin dia pun, sebab saya, kalau saya jalan, memang saya akan ikut jalan yang betul. Memang jalan yang ikut saya punya, kira macam, saya tak makan jalan orang. Selalu orang yang akan makan jalan saya.
Sebab orang mungkin dia bukan tak berhati-hati, dia kurang berhati-hati. Dia rasa macam semua orang akan mengelak dia. Macam saya kadang-kadang saya tak dapat elak dia sebab saya tak nampak. Tapi anda hanya boleh berjalan ya, tak boleh bermotosikal, tak boleh berbasikal dah 12 tahun dah tak boleh. Okey. Naik basikal pun dah tak boleh. Boleh lah kalau bagi saya sebuah basikal atau motor dekat tengah padang. Dekat tengah padang saya pernah lah cuba bawa kereta dekat parking Putrajaya tu, kat office tu waktu weekend tak ada orang, kawan saya bawa pergi sana, saya drive kereta. Boleh sebab tak ada orang, so macam kan luas kan. Saya cuma nampak tapi ayolah kita nampak depan je, so ada masa lagi nak pandang kiri kanan kan. Tapi taklah laju, pusing-pusing dah. Untuk memuaskan keinginannya. Saya ada banyak kawan daripada usia sekolah rendah sampailah sekolah menengah. Dia kena glaukoma kan. Dan kemudian beralih kelompok pergaulan. Daripada bergaul dengan orang yang normal, dan sekarang terpaksa, saya rasa mungkin sekarang bergaul hanya mereka yang berada dalam lingkungan orang buta. Orang buta, okey. Dulu kawan saya memang normal lah dari kecil sampai ke usia 17 tahun tu. Dan sekarang pun saya masih lagi berkawan dengan mereka kan. Tetapi selepas saya kena glaukoma ni, saya memang dah kira macam kawan-kawan saya semua dah belajar, dah keluar. Dekat situ ada batas je lah, sebab bila saya akan berjumpa dengan kawan-kawan saya yang normal waktu mereka cuti atau waktu mereka balik kampung. Dan waktu tu saya memang tak ada kawan dekat rumah, dan bila saya dah keluar untuk melanjutkan pelajaran lah kiranya dekat tempat orang buta tu, baru kat situ saya baru berjumpa dan bergaul dengan geng-geng buta ni. Dan tetapi ambil masa jugalah nak sesuaikan diri, sebab kebanyakan orang-orang buta ni dia lah ada yang buta dari lahir, mempunyai habit yang tersendiri. Kalau macam kita baru tengok dia orang, kita akan rasa macam kenapa dia macam ni kan. Waktu tu saya memerlukan masa jugalah. Saya lama juga termenung tengok orang buta yang lain untuk menyesuaikan diri. Tapi sekarang ni saya alhamdulillah lah boleh sesuaikan diri, boleh berkawan dengan orang biasa, orang yang celik dan orang yang buta. Dua-dua saya boleh masuk lah. Tetapi mengikut kita punya kesesuaian lah, kita bawa diri kita masuk tempat orang ni macam ni, dengan orang buta kita bergaul macam ni, dengan orang biasa bergaul macam ni. Benda tu. Sebenarnya glaukoma ni apa? Glaukoma ni dia sebenarnya tekanan air dalam mata. Tekanan air dalam mata. So bila tekanan ni tinggi, dia akan menyebabkan saraf tu menjadi rosak. So bila saraf tu menjadi rosak, yang medan penglihatan saya yang hitam yang gelap ni, sebenarnya itulah tanda saraf tu dah rosak. Sebab saya memang melihat sebenarnya tepat, tetapi imej tu tak dapat nak dihantar ke otak. Sebabnya saraf tu mungkin saraf tu dah rosak, tak ada pengaliran darah berlaku di situ, so imej tu tak dapat nak dihantar ke otak. Penglihatan saya yang masih ruang penglihatan yang masih melihat ni, itu adalah saraf yang masih sihat. Apa punca glaukoma? Okey, punca glaukoma ni dia beberapa faktor, antaranya faktor usia. Yang paling ni lah faktor usia. Di usia emas berpotensi besar untuk mendapat glaukoma. Kedua masalah kesihatan, diabetes. Kemudian anda belum berumur dan anda tiada diabetes. Dan lagi satu faktor genetik. Faktor genetik ni mungkin kita punya keturunan kita ada yang mengalami glaukoma. Tetapi berbeza dengan saya, setelah didiagnos dan dikesan dan disiasat, puncanya adalah kerana menggunakan ubat mata yang berlebihan, seperti yang saya pernah cerita sebelum ini. Ubat mata yang berlebihan? Kalau saudara ada allergic, mata saudara selalu sebelum ni saya ada allergic dan saya menggunakan ubat tu untuk mengawal alahan tu, dan saya gunakan ubat tu tanpa kawalan. Dan disebabkan oleh steroid dalam ubat tu lah, saraf tu menjadi rosak. Bila saraf tu menjadi rosak, glaukoma tu dia akan datang dengan sendiri. Dekat dunia ni, kalau nak ikutkan, katarak adalah penyebab pertama masalah buta di dunia, dan glaukoma adalah di tangga kedua. Orang buta ada sebab yang katarak adalah jumlah yang terbanyak, dan glaukoma adalah sebab yang kedua, selain daripada buta yang disebabkan oleh lahir. Betul. Okey, Rashidi cerita sikit tentang apa yang ada dalam buku monolog budak buta ni, yang bunyinya agak keras tajuknya. Tapi kenapa saudara memilih ni, dan apa yang ada dalam monolog budak buta? Okey, lebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih dari sekalian kepada pihak Garasi, sebab buku ini adalah cetakan kedua
Cetakan pertama telah habis dan cetakan pertama itu sama saja isinya dengan cetakan kedua ni, tapi apa yang membuatkan saya rasa seronok dengan cetakan kedua ni ialah saya telah berjaya menambah baik susun aturnya, dari segi material kertasnya. Setelah saya menerbitkan dengan sendiri untuk yang cetakan pertama, banyak feedback yang saya dapat dari pembaca. Ada yang kata kertasnya terlampau glossy. Okay, saya catat benda tu, dan ada yang kata fontnya terlampau susah untuk dibaca. So di cetakan kedua ni saya redesign balik. Saya susun semula mengikut disiplin buku yang betul, yang boleh dimasukkan ke pasaran, yang boleh dimasukkan ke perpustakaan. Dan alhamdulillah bermula dari yang jualan 130 naskah tu, saya mempunyai modal pusingan untuk menerbitkan, mencetak ulang cetak untuk versi kedua ni, cetakan kedua ni. So dalam buku ni bunyinya agak keras lah, monolog budak buta. Monolog ni dulu saya di zaman saya dahulu, zaman indie band waktu tu, saya tertarik dengan monolog, Butterfingers punya, kan. So saya cari tahu apa benda monolog ni sebenarnya. So bila saya dah tahu, rupanya monolog ni adalah percakapan seorang yang berdiri di hadapan, membebel, meluahkan apa yang dia rasa. So saya rasa benda ni adalah paling sesuai. So bila saya hantar buku ni untuk edit ke Profesor Nick Safia. So dia menyarankan kepada saya untuk menukar monolog ini, monolog budak buta ini, kerana bunyi terlampau keras katanya. Tetapi waktu itu saya cakap, Prof, maaf, saya nak juga gunakan monolog ni sebab bagi saya ini yang paling sesuai di usia saya. Sebab dia menyuruh saya untuk monolog remaja buta, budak ni macam tak sesuai bunyinya waktu tu. Tapi waktu tu saya menerbitkan buku ni, waktu saya berusia 26, 27 macam tu. Bagi saya budak ni adalah paling sesuai kerana saya bukan siapa-siapa. So dalam buku ni, pada cover ni sebenarnya banyak kisah je. Hitam putih ni menggambarkan kisah tentang sejarah silam, dan kalau boleh nampak ada titisan air mata. Itu sebenarnya, dan ada warna yang di bawah paras mata. So warna di bawah mata ni adalah simbolik yang warna dunia saya semakin menghilang. So monolog ni saya sengaja letakkan di mulut ni untuk menutup mulut saya yang sebelum ini banyak mengeluh, banyak mempersoalkan mengapa saya jadi macam ni. So banyaklah, dan di sini saya dapat satu baris ayat yang saya tuliskan di dahi saya ni. Biarkan aku buta jika itu saja cara untuk aku kembali celik. So bagi saya ini adalah perkataan yang paling sesuai bagi saya. Sebab bila saya dah buta, baru saya rasakan yang selama ni saya adalah seorang yang buta. Sebab saya tak menghargai langsung penglihatan saya waktu tu. Selama 17 tahun tu saya tak pernah perasan pun yang saya ni ada penglihatan. So bermula bila saya diuji, ditarik sedikit demi sedikit, baru saya tahu, selama ni dah lama sebenarnya saya buta. Tapi sekarang ni baru saya sedar. So inilah dia punya maksud sebenarnya. So dalam buku ni ada perkisahan tentang saya dari lahir sehinggalah saya masuk ke tempat latihan orang buta tu. Dan bila saya dah keluar, dan sedikit mengenai perjalanan saya selepas itu, apa hikmah-hikmah yang saya telah dapat dari ujian ni. Sebelum ni saya rasa ujian ni membebankan saya, tetapi alhamdulillah rupanya ujian ni sebenarnya membukakan saya banyak jalan yang lebih baik. Dan bila saya fikirkan semula, kalau saya tak ditarik penglihatan, mungkin saya tak mencapai apa yang saya dapat hari ini. Mungkin saya tak dapat seperti orang lain dapat, tetapi apa yang saya dapat pada hari ini adalah lebih baik daripada yang jika saya nampak, mungkin saya tak akan dapat benda ni. So dalam buku ni ada 15 rasanya chapter tentang kissahan hidup saya. Dan di bahagian belakangnya terkandung hampir 60 puisi. Puisi lah, saya rasa puisi berbentuk semuanya berkaitan tentang kehidupan. Tuan-tuan, kameraman ni close up yang ni beginilah keadaan mata dia. Berarti kalaulah setiap kali Rashidi melihat, yang ada tinggal ini je. Di keliling ni adalah gelap. Okey? Berarti mana saya lihat burung gagak ke burung apa ni, imej burung ni. Itu saja yang dia dapat lihat. Jadi yang lain ni adalah gelap yang begini. Kalau dia membaca, berarti spot tu hanya ada dalam susunan spot ni saja. Dia gerakkan spot tu, maka dia boleh membaca space ni. Ini keadaan mata dia yang dia letakkan di bahagian potret belakang ni, untuk saudara boleh lihat bagaimana dia melihat, tapi sebenarnya hasil penglihatannya hanyalah begini.
Okey. Saya sebelum saya minta dia membaca beberapa bahagian puisi yang ada dalam tu. Saya open saja untuk lock kerana kali ni saya kombokan buku dia dengan novel baru saya ni. Diterbitkan pada 2020. Kalau saudara nak lock saja dua buku ni RM50 termasuk pos. Kami akan menguruskan pos bagi pihak dia kerana ini adalah combo yang membabitkan buku saya, jadi kami akan pos bagi pihak Rashidi sekali. Jadi saudara lock je malam ni, lock kerana saudara tahu dah nak tulis lock buku kan, lock apa pun tak apa, sebab ini saja yang ada bahan dalam segmen ni. Dua RM50 dengan mendapat novel terbaru saya dan juga buku monolog budak buta karya Rashidi. Sebelum saya minta Rashidi bercerita apa-apa tu, boleh baca satu tak apa yang saudara rasa sajak yang terbaik dan yang pernah ada dalam buku ni? Sajak yang terbaik. Okey, sebenarnya beberapa buah sajak yang saya hafal lah. Hafal lah? Hafal. Okey, alhamdulillah. Okey. Ada satu dua sajak yang saya hafal lah. Sebab ni dinamakan sebagai sajak cari makan lah. Sebab bila setiap kali program saya akan bacakan sajak ni. Rasanya saya pernah baca puisi buta sebelum ni dekat garasi. So kali ni saya nak baca tentang puisi emak. Boleh? Boleh. Tak apalah, saya baca je ikut nada saya walaupun tak ada muzik. Boleh? Boleh. So saya bukan seorang pemuisi yang bernada, saya cuma mendata saja. Tak apa, yalah. Baca daripada sebab saya hati. tengok itu yang datang baca puisi semua dengan intonasi yang bagus. Dia deklamator tak apa. Semua orang baca, yang pentingnya adalah ikhlas dari jiwa. Okey, saya baca puisi tentang mak saya. Saya tulis memang khas untuk mak saya dan ada dalam buku ni. Okey, dari tanah aku digubal. Siapa sangka dari gumpalan darah bertukar tulang, semakin hari bertambah matang. Dari tiada jasad dirakam sehingga disuluh mula terhasil sebuah bayang. Terima kasih kerana beri aku menumpang di dalam rahim yang gelap berdindingkan kasih sayang. Meskipun tiada angin dan cahaya, namun mengapa begitu tenang? Jika diberikan pilihan, pasti aku mahu tinggal di dalamnya lebih lama. Tetapi 9 purnama itu sudah cukup lama bagi seorang wanita jadi terhilang sabar untuk bertentang mata dengan cahayanya. Separuh mati kau mengerah tenaga semata nak beri aku lihat dunia. Taruhan ketika itu tiadalah lain cumalah nyawa. Jika hilang dunia, sudah dijanji seindah syurga. Dari mula perkenalan, kau sememangnya tak pernah mengecewakan. Cuma aku si anak yang kuat melawan. Angkara terlupa pada cerita sakit yang pernah engkau telan. Aku terasuh begitu sempurna sampai tak terlihat atau terjumpa sebarang celah. Sedangkan segunung permata belum berupaya membalas jasa. Jadi kalahlah aku jika belum buat kau bernafas bangga. Maafkan tingkah laku yang menggores sewaktu meniti remaja. Dibebel, dileter, tanganku rapat memengkup telinga. Apakah sudah terampun dosaku mendustakan nikmat pinjaman syurga dunia? Terima kasih kerana menarik tangan aku ketika aku sedang berjalan di timpa ujian. Maaf jika aku belum sepenuhnya berbakti. Aku masih giat perbetulkan segala kondisi. Lambat atau cepat, gagal atau dapat. Cuma satu yang berani dijanji. Usaha ini tak pernah terputus atau terhenti. Semoga tersempat sebelum salah seorang dahulu pergi. Okey, itu adalah sebuah puisi mak sebenarnya. Sebenarnya puisi ni saya pernah baca tau waktu saya melancarkan buku saya. Waktu inilah saya rasa saya berjaya meruntuhkan ego saya sebagai seorang anak yang nakal. Sebab saya berjaya membaca di hadapan mak saya dan mak saya menerimanya, menangis mendengar bacaan ini dan waktu itu saya rasa ego saya hilang. Sebab sebagai seorang anak lelaki yang sewaktu itu ketika berusia remaja, walaupun saya diuji, saya rasa ego saya itu sangat tinggi. Saya tak rimas dengan kasih sayang kedua bapa saya sebabkan saya nakkan kebebasan waktu itu. Seorang remaja berusia 17 tahun nakkan kebebasan yang dia nak survive diri dia sendiri, nak berdikari, ialah biasalah remaja bila dah habis SPM nak keluar untuk satu dunia yang lebih baru, meninggalkan keluarga untuk menjadi manusia yang lebih
yang lebih berdikari. Tapi waktu tu saya tak dapat benda tu. Saya terpaksa duduk dengan mak ayah saya, dan mak ayah saya yang menjaga saya waktu tu seperti seorang bayi semula. Dan waktu tu saya rasa terima sangat. Dan waktu berjalan, dan bila saya semakin meningkat dewasa, barulah saya faham yang ketika itu Allah memberikan saya satu nikmat yang orang lain tak dapat, remaja lain tak dapat waktu itu. Tapi saya dapat, iaitu nikmat kasih sayang seorang ibu, seorang ayah yang betul-betul risaukan saya, yang betul-betul menjaga saya waktu itu. Dan ini adalah puisi untuk mak saya. Dan itulah dia. Ada sedikit baris belakang tu yang saya lupa tadi. Kalaulah saya boleh tanya saudara, apa perasaan yang saudara boleh jangka yang mak dan ayah saudara alami bila tahu kata anaknya menuju proses buta secara perlahan selepas berusia 17 tahun? Okey, bagi saya, walaupun saya bukan seorang ayah, bukan seorang ibu, tapi sememangnya, sejujurnya memang perasaan mereka adalah remuk, kecewa. Bukannya menyalahkan takdir, tetapi mesti ada satu persoalan yang kenapa seorang anak, saya bukan seorang anak lelaki dalam keluarga, dan mungkin mereka ada satu harapan yang tinggi. Sebab sebelum itu, apabila saya ke universiti menghantar kakak-kakak saya, satu harapan disisipkan di poket saya, ya. Bila ayah saya kata, okey, nanti masuk sini. Okey, benda tu, perkara tu jadi orang panggil di fikiran saya tu berlega-lega ketika saya nak, walaupun saya bukan seorang pelajar yang pandai, cerdik, tetapi saya ada usaha untuk ke arah itu. Walaupun tak dapat masuk ke universiti yang bagus, cukuplah dapat melanjutkan pelajaran. Tapi waktu tu ketika saya berusia 17 tahun, semua ini seperti hilang. Dan saya mula menyalahkan diri saya. Kenapa saya tak boleh nak membanggakan mereka seperti orang lain, kawan-kawan saya lain membanggakan ibu bapa mereka. Dan alhamdulillah, buku ini sebenarnya saya gantikan sebagai segolong diploma, segolong ataupun ijazah untuk saya beri kepada mereka. Dan inilah saja yang saya ada sebenarnya, buku ini. Saya berusaha walaupun dalam susah, sebab saya bukan datang dari seorang latar belakang seorang penulis. Saya memang tak suka menulis. Saya bukan seorang yang suka membaca, tetapi apabila saya terdetik, okey, ada satu perkara yang boleh saya buat untuk membanggakan mereka dan menggantikan apa yang saya tak dapat nak bagi kepada mereka dengan buku ini. So dengan buku ini, alhamdulillah, saya faham dan saya tahu mereka menerimanya sebagai satu dan mereka ini sebagai satu lesson lah untuk mereka yakin yang saya mampu bergerak lebih ke hadapan. Sebab sebelum ni mereka risaukan tentang saya. Mereka melepaskan saya hidup di Kuala Lumpur ni seorang diri. Mungkin mereka risau, tapi disebabkan oleh kepercayaan mereka tu, alhamdulillah buku ni tercipta. Umur berapa saudara meninggalkan rumah dan datang belajar di sekolah? Pada usia 20 ataupun 21 tahun macam tu. Okey, dah sekarang hampir 10 tahun saudara hidup mendirikan diri sendiri. Okey tuan-tuan, saya mengharapkan saya kombokan je sebenarnya. Nak jual buku saya berasingan, saya selalu tak ada cukup masa. Sebab nak jual buku ni berasingan RM25 dan Rafizi datang malam ni dengan buku dia yang macam harga yang lama RM35. Tapi saya kombokan je, saya kata kombo je lah, saya pun tak akan ada banyak masa untuk promosi novel cinta saya ni. Jadi saya combinekan saja dengan dia dan saya kata RM50 supaya saya pun ada ruang untuk menghabiskan buku yang saya beli untuk membantu penerbit ni mendapat tunai ketika syarikat yang menerbitkan buku saya ni ada masalah. Kerana pesta buku tak dapat dianjurkan kerana COVID-19, jadi stok buku berlambak. Dia ada masalah segala macam, jadi kata saya membeli buku ni 200 naskah balik supaya saya dapat memodalkan sedikit jumlah kepada mereka untuk menguruskan perniagaan mereka yang menjunam. Dan saya jual kepada anda malam ni dengan rasa bangga kerana saya collab dengan seorang anak muda yang luar biasa ni. Seorang anak muda yang luar biasa. Saya patut rasa bangga. Kita dah menulis banyak buku kan. Saya baru seketul buku saya ni. Itu pun ramai orang tanya, ada buku lagi tak? Saya pun dah 2 tahun, dekat 3 tahun. Saya pun tak ada, tajuknya ada, isinya ada. Cuma tapi isinya 1-2 muka je, lepas tu dah tepu dah, tak tahu nak buat apa. Saya tanya saudara dengan ikhlas. Mesti ada banyak ruang yang saudara hilang apabila menjadi orang kurang upaya. Tak boleh kita nafikan, walaupun saudara kata banyak keistimewaan yang saudara pelajari, tapi hakikatnya kita tak boleh mengatakan tidak bahawa banyak saudara kehilangan ruang yang ruang itu menolak kerana saudara buta. Betul.
banyak sebenarnya. Kalau nak difikirkan, terlampau banyak lah ruang-ruang yang patut saya dapat, yang perlu saya dapat, saya terpaksa lupakan, saya terpaksa pasrahkan untuk dia tak di pihak saya. Itu banyaklah perkara-perkara itu sebab nak katakan saya cuba ingin menekankan yang OKU penglihatan atau orang buta ni biarlah buta je pada penglihatan saja, tapi yang lainnya biarlah bersaing sama hebat dengan orang. Tetapi memang motor itu bolehlah dilaungkan, tetapi untuk realitinya sangat-sangat sukar kerana kita tahu peluang pekerjaan bagi orang buta tak banyak. Dan sekarang ni kalau macam orang biasa, orang normal ataupun orang celik boleh ikhtiar hidup melalui Grab ataupun macam-macam pekerjaan lain yang sebab saya pun kadang-kadang saya terfikir sampai satu masa saya kata kalau dapat jadi postman pun alhamdulillah dah. Sebabnya kita rasa macam ada satu masa yang bila kita rasa macam terlampau banyak berfikir tentang apa yang orang lain dapat, apa yang kita tak dapat. Waktu itulah yang si syaitan ni akan menghasut kita untuk kembali semula ke belakang, untuk mencari balik salah kita, mencari silam kita, menyalahkan kembali silam kita tu. Alhamdulillah lah, saya mampu mengawal benda tu, mampu berlapang dada, tetapi benda tu memang terpaksa dijalankan ataupun dilakukan setiap masa untuk neutralkan balik perasaan tu. Sebab memang emosi tu, memang persoalan tu akan datang setiap masa tau. Bila kita melihat, kita berada di golongan orang yang normal, kadang-kadang kita tengok orang ada kereta, kita rasa macam tak boleh bawa kereta. Tengok orang naik basikal pun kita rasa macam tak boleh naik basikal. Waktu tu kita rasa macam down, kita akan rasa cemburu dengan kelebihan orang lain. Dan waktu itulah saya akan mula rasa macam rendah diri, rendah hati. Dan itulah bagi saya batasnya ada banyak batasnya. Dan kalau tanya kawan-kawan saya yang lain pun mungkin mereka lebih tahu, sebab yang ramai yang langsung tidak boleh melihat ni banyak perkara yang mereka tidak boleh lakukan. Tuan-tuan tolak je buku ni tuan-tuan, kerana Rashidi memang boleh kita anggap bahawa sebahagian daripada punca pendapatannya adalah datang daripada hasil jualan buku. Sebelum ni dia kata dululah sebelum kami panggil dia jual di Facebook, kadang seminggu dia jual 1 atau 2 naskah ya. Dan ketika dia datang dan lognya 100 lebih, dia berasa sangat terperanjat kerana wang daripada log yang dulu dia datang kali pertama itulah memberikan dia modal untuk mengeluarkan edisi baru dengan desain baru, pembetulan, penambahbaikan supaya edisi yang kedua lebih baik. Jadi saya harap saudara tu log aja, log RM50. Saya pun tak mau promote buku saya banyak-banyak, tuan-tuan, saya rasa malu pula. Boleh saya tanya pasal buku? Ya. Ni. No. Saya nak tahu apa perbezaan pemikiran seorang penulis seperti di usia uncle dengan usia saya ni. Apa sebenarnya perbezaan yang uncle nampak ketara melalui penulisan orang muda dan orang yang lebih dewasa? Saya juga jawab. Sebab bagi saya macam mungkin penulisan orang yang lebih dewasa ni penulisannya lebih padu bagi saya, dan penulisan orang muda ni mungkin nampak lebih santai ataupun lebih ke arah terlampau banyak tata bahasa yang perlu diperbetulkan. Ke macam mana? Apa pendapat Uncle? Saya tak pernah menulis karya yang dimasuk bawah kategori bacaan awam macam ni lah. Okay. Ini adalah bacaan awam. Saya tulis, saya dah umur 53 masa saya tulis buku ni. Ni berkaitan cinta? Kisah cinta. Saya tak pernah menulis kisah cinta semua hidup saya. Daripada di usia 53 tahun menulis tentang cinta? Ya. Cinta tentang apa tu? Adakah kisah mungkin silam? Kerana saya penat, kerana saya dah menulis 13 buku yang semuanya adalah tentang kritik politik. Oh, okey. Semua buku tentang kritik-kritik sosial. Sampai satu masa tu saya rasa hidup saya rasa tenang sekejap. Barulah saya sedar bahawa banyak benda-benda yang in denial lah. Maksudnya kerana saya nak kekal sebagai seorang penulis kritik politik. Sampai terlepas perkara yang sebegini. Jadi waktu muda tak pernah. Waktu muda tu saya dipengaruhi oleh ambisi saya untuk menulis seperti Rendra, untuk menjadi seperti Francisco Ferno Jose. Sampailah satu masa tu saya dah calm down tu, tiba-tiba
Saya juga banyak menonton filem-filem Korea. Saya seorang penggemar filem-filem Korea. Saya minat love story daripada Korea, tak kira drama ataupun movie. Maksudnya saya ni K-pop lah, walaupun saya dah berumur. Saya jangan bertekak dan berdebat tentang filem Korea, kerana saya memang dituakan oleh filem-filem Korea. Jadi apa? Ha? Alhamdulillah. Nuha Buku Nasir. Nasir berminat untuk membantu Saudara Rashidi menghasilkan buku yang seterusnya tanpa sebarang kos. Mereka adalah penerbit buku yang selalu kolaborasi dengan Garasi. Nasir, thank you so much, Nasir. InsyaAllah saya akan usahakan. Tajuknya ada. Alhamdulillah. Tu dia, Nasir adalah penerbit yang hebat. Dia selalu collab dengan Garasi. Dia mengedarkan banyak buku-buku hinggalah kepada sastrawan negara Ahmad Said dan semua. Jadi dia adalah penerbit yang dah kira establish. Terima kasih Nasir kerana mendorong. Satulah menyelamatkan aku daripada kena jawab panjang. Dan yang kedua, soalan kau tu boleh aku buat balik pada tanya dengan dia. Saya tak habis tanya lagi. Tak ada, aku tanya kau dulu. Okey. Mengurut saya dah tak buat lagi. Dah tak buat dah. Dah tinggalkan dunia. Dunia tu hampir 7 tahun. Okay. Ada je orang yang ingin macam yang orang yang lama yang pernah mendapatkan khidmat dari saya tu. Dia pernah bertanya juga, tapi saya rasa macam kadang-kadang tak kena dengan masanya, dan saya pun dah tinggalkan benda 7 tahun. Saya rasa macam selesa tak melakukannya. Tapi saya boleh lagi lah. InsyaAllah boleh lagi untuk itu. Tapi mungkin saya simpan dahulu perkara itu ataupun kebolehan itu untuk saya gunakan di masa-masa kecemasan. Sebab sekarang ni saya ada komitmen yang lain. Mungkin satu hari nanti bila semua ini dah tak ada, saya mungkin dah meningkat usia. Waktu tu mungkin saya akan gunakan apa yang ilmu yang saya ada ni. Mungkin saya akan mulakan di kampung ke, kan, mana tahu. InsyaAllah. Anda menumpukan perhatian sekarang kepada projek motivasi. Ya, betul. Sebab sekarang ni memang saya dah bergerak di bawah satu yayasan yang baru, dan dijenamakan semula program kami itu. So memang setiap bulan memang saya kena bagi komitmen untuk itu. Dan saya pun rasa macam saya selesa buat benda ni. Saya selesa berkongsi, saya selesa menegur diri sendiri di samping orang mendengarnya. Sebab sebenarnya saya bukanlah seorang yang pakar motivasi ataupun lebih senang nak dikatakan sebagai seorang ustaz lah. Tapi saya bercakap ataupun sesuatu perkara tu, isu tu bergantung pada saya punya pemerhatian, fahaman saya. Itulah. Tapi saya tak level professional motivator lagi. Tapi saya cuba untuk memperbaiki penyampaian saya, memperbaiki isi-isi saya untuk orang lebih mendapat manfaat. Ni dah macam mana keadaan lock ni dah? 17, tolong lock saudara. Kita aim 60 je malam ni. Saya boleh bagi tahu kalau bagi saudara yang nak lock, oleh kerana ini adalah open lock. Saudara boleh lock dengan tempoh pembayaran sampai gaji ni dah. Saya benarkan saudara lock malam ni, dan saudara boleh membayar hingga tempoh gaji. Kerana ini okey je, kerana stok ni adalah stok kekal yang ditinggalkan di garasi untuk 60 naskah. Saudara boleh lock dia malam ni dan saudara boleh melakukan pembayaran pada hujung bulan. Kerana kita faham bulan ni adalah bulan yang paling kritikal. Bulan yang paling orang orang yang terikat bajetnya. Jadi saudara boleh lock buku ni dan saya benarkan saudara open lock. Dan kemudian saudara boleh membayarnya pada hujung bulan. Lock je. Bagi sokongan kepada anak muda ni kerana menulis adalah kerjaya utama dia dalam mendapatkan pendapatan. Share dan saya harap saudara bantu Rashidi memeriahkan lagi minatnya sebagai seorang penulis. Selain beliau adalah motivator yang pergi ke begitu banyak tempat memotivasikan anak-anak muda dan berkongsi cerita hidupnya seperti mana dia berkongsi di Garasi. Saya harap lock melambung kepada 60 malam ni tuan-tuan, kerana saya faham bahawa bulan ini, minggu ini adalah minggu yang paling sukar bagi semua orang kerana saudara mengatur bajet kerana anak bersekolah pada bulan Mac dan April nanti anak besar pula akan masuk ke sekolah menengah, kami faham. Dan oleh kerana stok buku ini adalah stok terbuka, maka lock sekarang tapi saudara boleh membayarnya hingga hujung bulan apabila gaji.
Saya harap dengan itu angka lot akan meningkat untuk mencapai sasaran 60 buku yang kami sasarkan bagi membantu Rafizi menyebar luaskan apa Rashidi bagi membantu Rashidi menyebar luaskan apa yang ada. Bercerita lagi tak kalau yang monolog tadi dia dah baca puisi tentang ibu dia. Boleh saudara pilih antara, bukan pilih, tak payah baca tapi cerita antara tajuk-tajuk, sebab kadang-kadang penonton nak tahu apa yang detail dia. Okey, tajuk tu apa yang saudara tulis, tajuk ni mengapa saudara tulis, supaya mereka dapat details. Tapi jangan kau baca semua, nanti dia orang tak beli. Bagi guide dia. Okey, di bahagian puisi, bahagian satu dia adalah tajuk utama ialah bunyian pelik dari hati. Okey, dalam bahagian ni terkandung puisi yang berjudul Aku Puisi, Tangis, Hidup Bertali, Beza Hati, Betul Bersalah, Memeluk Bayang, Letih, Cuma Aku. Okey, ini sebenarnya antara puisi yang bunyian pelik dari hati. Bunyian pelik ni saya gambarkan bunyian pelik sebab sebagai manusia kita terlalu banyak mengeluarkan bunyi yang pelik yang tak sepatutnya kita keluarkan, iaitu mempersoalkan takdir, menyalahkan takdir, menyakitkan hati orang lain. Itu antara bunyi-bunyi yang pelik yang tak sepatutnya ada dalam hati kita, tapi kita menyimpan bunyian itu. So bahagian yang ni saya namakan bunyian pelik dari hati sebab terlampau banyak persoalan yang timbul dalam hati saya ni, dan saya translatekan ke dalam bentuk puisi untuk bahagian ini. Dan bahagian kedua, banyaklah yang bahagian monolognya ada 15 chapter, iaitu tiga daripadanya saya rasa paling menarik untuk dikongsikan. Paling menarik adalah Cinta Berputik. Apa tu? Cinta Berputik. Cinta Berputik ni sebenarnya simbolik saja kepada cinta saya dengan ubat mata tu. Tak ada. Ingat cinta. Jangan saya tanya balik pasal novel ni. Itu ingat cinta berputik. Sebab yang ni memang bukan novel cerita. Ini memang novel, bukan novel. Ini perkongsian atau monolog. So antaranya adalah di Tabal Buta. Di Tabal Buta ni adalah bila saya diminta untuk membuat kad OKU. Bila diminta membuat kad OKU ni, tak ada kerelaan dalam hati saya. Saya terpaksa berlawan dengan perasaan saya sebab bagi saya waktu tu bila ada kat OKU ni ada satu perkara yang hina lah kan. So macam saya tak nak benda tu terjadi, so saya tak nak. So lama-kelamaan saya relakan juga, dan ada muka ke lantai. Muka ke lantai ni waktu betul-betul saya rasa sukar ketika diuji, waktu awal ujian tu. So ni Universiti Buta. Universiti Buta ni adalah tempat saya masuk belajar tu. Saya sengaja saja tajukkan dia dengan Universiti Buta sebab saya nak gantikan, sebab kawan-kawan saya semua masuk universiti kan. So saya pun nak masuk universiti jugalah kan waktu tu. Dan akhir sekali adalah hipotesis buta. Dalam hipotesis buta ni saya simpulkanlah sebenarnya yang orang buta ni dan orang celik ni apa yang membuatkan kita berbeza, apa sebenarnya persamaan dia, apa yang perlu dipandang ataupun dihiraukan. Ini dalam hipotesis buta. So kita pergi semula kepada bahagian puisi tadi. Bahagian pertama bunyian pelik dari hati, dan bahagian kedua dunia untuk dicerita. Okey, dunia untuk dicerita ni adalah banyak puisi saya dapat ketika saya berjalan di luar. Saya juga mempunyai satu hobi yang kalau kadang-kadang orang kata pelik, adalah mengambil gambar, street photography. So bagi seorang buta, kadang-kadang mereka mempersoalkan macam mana orang buta mengambil gambar. Tapi itulah hobi saya, dan saya memang banyak koleksi gambar-gambar. So dalam dunia untuk dicerita ni kebanyakan saya dapatkan di jalanan lah. Di jalanan bila saya memandang sesuatu situasi, sesuatu isu tu, saya akan terjemahkan ke dalam bentuk puisi, dalam keadaan saya menegur diri saya sendiri. Dan banyaklah antaranya ada Belum Kenyang, Nelayan Jiwa, Caci, Cahaya Hitam, Racun Kekunci. Racun Kekunci ni ketika saya ingat lagi sebab bila saya melihat di media sosial terlampau banyak orang meracun dirinya sendiri dengan perkataan yang diluahkan di ruangan komen. Mereka meracun diri mereka sendiri, mereka tak sedar itu adalah racun untuk diri mereka. Bukan sahaja di dunia ini, tapi mungkin di akhirat kelak akan dipersoalkan, dipertanggungjawabkan. Waktu itu saya rasa satu perkara ni dah terlampau melebih. Seperti sekarang jugalah sebenarnya. Sesuai lah untuk Racun Kekunci ni. Dan pesta di pulau, jual beli di tangga kedua. Okey, yang waktu ni dunia untuk cerita ni ada beberapa puisi yang saya tulis disebabkan
satu hikmah yang saya dapat ketika saya berusia 23 tahun apabila seorang menaja saya ke Tanah Suci. Waktu itulah saya menulis tentang Anda dah umrah? Dah pergi. Tahun bila umrah? Waktu saya umur 23 Oh, 2014. Ya, lebih kurang macam tu. Alhamdulillah. Dengan Gembira saya mendengar anda telah dapat waktu itu peluang. saya ditaja sepenuhnya. Tak apa, Alhamdulillah. Cara Tuhan, yang penting menjadi tetamu Tuhan. Caranya itu Tuhan akan aturkan. Dan waktu itu sebelum saya pergi, banyaklah persoalan juga yang kita takut dengan dosa kita, biasa. Dan saya paling risau adalah bolehkah saya melihat Kaabah waktu itu. Tapi Alhamdulillah waktu itu tidak ada perkara yang orang panggil apa, ajaib berlaku, tetapi segala urusan sangat-sangat mudah. Mendapatkan saf ketika ingin solat, tempat untuk meninggal solat kan, memang jalannya sangat-sangat mudah. Untuk mendapat perkara-perkara seperti itu memang banyak yang mudah yang kami dapatkan. Dan tak perlu pun menunggu perkara-perkara yang ajaib kan, asalkan kita dah ke sana. Sebab kadang-kadang orang mencari apa benda yang ajaib ni dekat Tanah Suci ni, apa yang boleh memberikan mereka hidayah kan. Tapi sebenarnya tak perlu pun menunggu tu, cukup kita dah pergi ke sana, kita faham kenapa kita dijemput, tu dah jauh lebih baik kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni dah okey tak? Kalau kata saya akan gini tuan-tuan okey. Dini Rashid. Apakah ataupun siapakah yang mendorong Rashidi untuk berjaya? Okey, sebenarnya Dini Rashid ni kawan, dia seorang artis sebenarnya, big stage baru-baru ni, tahun lepas punya rancangan reality. Saya baru jumpa dia tadi. Dia mengada nak tanya, tapi soalan dia tu dia mengada nak tanya, tapi soalan dia tu kenal macam mana dia? Dia kalau dalam buku ni saya ada rekod kan, dia adalah merupakan seorang rakan OKU saya pertama dekat tempat orang buta tu. Beliau, dia pun tak nampak juga. Dia mempunyai masalah, bukannya glaukoma, dia pun B3 juga. Dan saya kenal dia dari tempat, hari pertama saya masuk tempat orang buta tu, dia ni dah bersekolah di sekolah orang panggil apa? Sekolah istimewa. So dia dah adalah gaya hidup OKU tu. Dan waktu tu saya baru masuk, saya macam culture shock. Dia dah banyak berkawan dengan saya. Dan waktu tu kalau tadi saya nak ajak dia ke sini, sebenarnya boleh nak jemput dia, tapi asal kau tak datang ni? dia biasalah artis, kena bayar. Ya, betul. Bayar. Saya ni tak bayar, tak apa. Dia memang kena deal dengan manager lah, so macam susah lah. Saya dah ajak tadi dah, sungguh saya ajak. Tapi dia kata dia takut manager. dia takut kena nyanyi tu. Dia penyanyi Dia penyanyi. Oh, sayang kita dah saya Dini boleh menyanyi malah ni. Betul. Okey. Mungkin nama dia apa? Dini Rashid. Dini Rashid. D-I-N-I. D-I-N-I-E Rashid. Nanti lepas ni bolehlah panggil dia. Memang hari tu pun laki atau perempuan tu? Laki. Okey. Oh, kalau perempuan apa soalan ni tadi? Oh, big name. Oh, soalan sangat apa terkenal. Soalan dia? Soalan ni tadi apa? Siapakah yang mendorong anda? Okey, itu klise soalannya dan jawapannya klise. Adalah keluarga saya. Dan sebab dia pun tahu sebenarnya jawapan dia apa. Dia nak saudara share dengan orang lain. Tapi sebenarnya itulah memang family yang betul-betul mendorong dan rakan-rakan. Sebab Dini ni dia adalah merupakan rakan perjuangan saya dalam bidang perkongsian ni. Perkongsian cerita ni. Saya memulakan perjalanan dengan dia semenjak tahun 7 tahun ke belakang. Kami masuk ke semua penjara di seluruh Malaysia, berkongsi kisah kami. Dan bermula dari situlah memang setiap masa kami akan melakukan program bersama, dan sekarang ni pun masih lagi setiap bulan akan ada bersama dia. Dan yang mendorong saya sebenarnya antaranya Dini jugalah yang mendorong saya, sebab dia memperkenalkan saya. Terima kasih Dini kerana menjadi kawan baik kepada betul. Lelaki budiman. Dia carikan dia isteri Dini. Atau Dini kahwin ke? Belum, dia pun gagal juga. Dia Dini pun, dia ramai peminat. Tapi dia tengah confuse nak pilih mana satu. Dia maunya banyak pilihan. Macam saya tak ada pilihan. Dia terlalu banyak pilihan. Tuan-tuan boleh lock kalau tuan-tuan ada anak perempuan yang tuan-tuan nak bagi pada lelaki budiman ni. Okey. Dini, one day anda datang ni Dini. InsyaAllah Garasi akan bagilah token untuk anda menyanyi. Kita ingin mendengar suara anda. Saya sukakan muzik. Sedap. Sedap. Dia duo dengan seorang gitaris. Dan gitaris itu juga seorang yang blind. Kami bergerak bertiga dalam satu program, dan seorang moderator iaitu Datin Fauzia tu.
Dan Dini dengan Kai ni dia dah ada 2 single rasanya. Oh, okey. Lagu. Tapi semua berkaitan tentang cinta lah. Saya tak minat sangat pasal lagu cinta ni. So, dia bukan tak minat tuan-tuan. Dia menderita apabila memikirkan soal cinta ni. Dia confirm faham kawan-kawan dia lama. Apabila seorang itu ingin mengelak sesuatu, berarti dia mengelak sesuatu yang memedihkan. Jadi aku tak mau perangkap dia mana ni dengan tanya. Tapi saudara boleh baca kisah cinta ni kalau saudara nak. Bagaimana ini adalah sebuah gobbling, berarti cerita ni mencampurkan sebahagian daripada kehidupan real dan sebahagian adalah kehidupan superficial. Bagaimana seorang wanita yang menjadi anak separuh manusia dan separuh goblin bercinta dengan seorang lelaki yang sepenuhnya adalah goblin. So, boleh baca je. Saya banyak menonton filem-filem goblin, tak kira goblin dari Korea atau goblin dari mana-mana pun. Dan ini saya menulis kerana setelah penat menghasilkan 13 buah buku tentang kritik politik, novel dan kumpulan cerpen, saya memilih untuk berehat sekejap dan menghasilkan 2 novel cinta. Tapi satu diterbitkan oleh penerbit yang lain dan ini diterbitkan penerbit yang lain. Saya menulis sepenuhnya dengan menggunakan handphone. Ini menggunakan handphone note saja saya tulis novel ni. Saya kata nak, sebenarnya tuan-tuan, saya tompang je novel ni dengan menjual pada harga modal kerana kami ingin mengekalkan RM30 adalah untuk dia. Kerana nak memastikan penerbitan kali ini menguntungkan dia RM30, tolak one post RM8. Dan modal buku ni yang saya beli daripada penerbit adalah RM11 90 sen. Jadi kami ada untung 10 sen je dalam combo ni. Sebab tujuan saya adalah nak menjual balik setelah saya membeli daripada penerbit ketika penerbit melalui ujian getir dan memerlukan wang tunai dan saya mampu membeli buku saya sendiri. Jadi saya beli dan malam ni saya consider belanja je tuan-tuan dengan harapan tuan-tuan belanja CD. Supaya kami mengekalkan minat dia untuk terus menulis supaya dia dapat menghasilkan buku baru yang akan diterbitkan oleh Noha, kerana buku ni dia menerbitkan dengan wangnya sendiri. Dulu bila dia datang, dia jual buku lama, dia dapat duit, dia print saja buku baru. Jadi, terus saya bagi sokongan saudara, kami membenarkan lock ini adalah lock 7 hari. Berarti mereka yang lock malam ni tracking akan dibuat selama 7 hari untuk membolehkan saudara membayar bagi membolehkan. Inilah pertama kali kami tawarkan konsep mudah bayar kerana kita membuat sesi bersama dengan Rashidi pada ketika ramai orang mengalami kekangan untuk berbelanja kerana Mac adalah bulan yang sangat mencabar kerana anak-anak masuk sekolah rendah dan bagi ibu bapa yang menjadi follower Garasi pada bulan April anda akan committed pula untuk anak anda sekolah menengah. Kita dah ada berapa sekarang? Ya, kenapa slow sangat? Berapa viewer kita ada? Saya merayu saja sekurang-kurangnya kita capai 50 malam ni tuan-tuan. Lock je bantu kerana saya gembira dia ingin menjadi penulis kerana saya menulis daripada usia saya 24 tahun, 15 buah buku. Saya menulis hampir 300 cerpen, hampir 150 puisi. Besok Berita Harian akan menyiarkan cerpen terbaru saya. Besok kalau saudara beli akhbar Berita Harian ataupun nanti saya share je dalam digital link untuk saudara baca cerpen terbaru saya. Saya menulis tanpa pernah melalui tahun-tahun yang membosankan. Tapi saya tak jual buku yang politik dan saya tak suka promote buku saya, biarlah penerbit lain promote. Cuma yang ni saya kena promote kerana saya membeli semula daripada penerbit ketika syarikat ini mengalami gangguan kewangan dan aliran tunai yang sangat dahsyat. So, lock je bantu kerana saya bagi ini adalah lock pertama yang saudara boleh membeli dan membayarnya pada hujung bulan dengan harapan CD mendapat minimum 50 lock walaupun dia menyediakan 60 buku untuk set malam ni bagi membolehkan anda semua, rakan-rakan Garasi membaca apa yang terkandung dalam ini, 60 buah puisi dan 15 monolog yang diluahkan oleh seorang, saya tak anggaplah seorang buta, yang dituliskan seorang buta untuk buat kita lebih faham apa yang berada dalam lingkung hidup mereka yang buta seperti Rashidi. Tuan-tuan lock saya di Sporting kerana ini adalah satu kerja amal kami melakukannya pun dengan kerja amal macam saya bagi tahu. Setelah kami tolak kepada dia RM30 untuk mengekalkan untuk marginnya, kami bayar RM8 untuk kos pos, baki RM12, bayar balik harga modal buku ni yang dijual kepada penerbit kepada kami dengan harga RM11.90. So ada 10 sen je untuk Garasi. Kami tak kisah pun kerana saya pun saya bukanlah orang yang selama 20 lebih tahun saya menulis. Menulis bukanlah pendapatan saya. Saya ceritalah sikit kan. Walaupun cerpen saya diterbitkan hingga kegunaan SPM, syarikat tersebut akan sentiasa bankrupt ketika nak bayar royalty. Tuan-tuan, saya kehilangan hampir 28,000 royalty. Dia orang terbit, bila sampai dia orang dapat duit kementerian, ini sindiket dalam dunia penerbitan buku teks.
Dia ambil karya kita kerana karya kita punya reputation untuk dijadikan asas pada pendidikan. Mereka dapat tender pada Kementerian Pendidikan. Bila nak bayar, company yang anak syarikat yang digunakan untuk dapat tender akan digazette bankrupt. Jadi penulis tak dapat. Bila yang kedua pun begitu juga. Politik. Ini politik dalam skandal buku teks. Jadi saya pun tak pernah merasa apa-apa duit saya, walaupun buku cerpen saya dibaca setiap tahun oleh kira-kira 300,000 orang. Dalam 5 tahun ada kira-kira 1 juta pelajar membaca dan membela cerpen saya, kerana cerpen saya jadikan teks SPM. Tetapi penulisnya tidak pernah mendapat hasil. Saya tak pernah kecil hati, tuan-tuan, sebab saya diberi bakat yang lain untuk cari makan. Iaitu saya anggap je lah nikmatnya kerana hampir 1 juta pelajar daripada tahun cerpen yang pertama tu dibaca 500,000 orang, sebab dia 5 tahun sekali tukar. Tapi saya anggap kata itu yang lebih baik, kerana anak-anak bangsa dapat membaca karya saya ketika mereka berusia 14 tahun, bagi karya yang dipilih untuk segala yang tercinta ada di sana. Kemudian diganti untuk carya SPM yang masih digunakan hingga tahun ini, iaitu Cinta Amat Mutawakil. Jadi saya reda aja. Tapi untuk orang seperti dia, menulis adalah salah satu daripada sumber pendapatan. Jadi bagi je sokongan, kerana saya tahu bahawa tidak mudah untuk menjadi penulis. Tapi saya kekal je menulis sampai sekarang, tuan-tuan. Walaupun hingga hari ini, saya lebih, kalau dulu, tuan-tuan, saya lebih banyak menghabiskan wang saku untuk membeli kertas teks dan stamp. Kerana mula tak pernah kaya. Sekarang saya hanya memberikan masa saja. Still juga tidak ada buku saya yang saya pernah merasa nikmat royaltinya. Tak pernah ada. Tidak ada satu buku pun saya menikmati nikmat royaltinya. Melainkan kena beli balik dan jual sendiri. Tangga rumah saya tu bawahnya penuh dengan buku. Kerana buku-buku tak dapat dijual ketika industri dan juga peminat buku kurang nak membaca karya sastra. Okey, lock je. Berapa dah, Amin? Laju tak? Aduh, setiap kali saya ni 3 orang je yang menyokong. Penat saya bercakap. Tapi Uncle, dari situasi yang ini, saya ada satu falsafah tentang penulisan yang saya kadang-kadang saya pegang dan rasa sesuai dengan situasi yang Uncle tadi, ialah bila kita ingin menulis sesuatu perkara tentang kebaikan tu, kita jangan menantikan kebaikan tu datang kepada kita. Betul. Dan sesuatu yang kita tulis itu sebenarnya sesuatu yang akan menyelamatkan kita di masa hadapan. Betul. Kalau Imam Syafi'i fikir royalty, kalau Imam Syafi'i fikir royalty, Imam Nawawi memikirkan royalty, tak ada kitab untuk kita belajar. Putus hukum fiqh. Bagaimana ulama-ulama menulis buku yang dirujuk, dicetak, yang sekarang ni menjadikan orang lain kaya, tapi ulama-ulama yang menghasilkannya tidak pernah mendapatkannya di dunia. Tapi dia tulis buku fiqh, insya-Allah haram dia punya tapi kalau saham kita menulis tentang sebuah kebaikan, walaupun satu perkataan ia dapat memberikan manfaat, macam Uncle tadi dapat memberikan manfaat kepada para pelajar. Itu bagi saya sudah satu perkara yang bila Uncle dah tak ada, nanti buku itu akan terus hidup, dan benda itu akan menerangkan kita dekat alam sana. Kita tak tahu semua benda ni kan. Cuba niat kita pada awal dulu kita menulis untuk apa. Tuan-tuan tolak dia, saya harap kali 50. Saya akan bual dengan dia lagi. Macam biasa malam ni kita akan naikkan barangan combo je untuk saudara. Cuma saya akan black dulu sesi selepas ni. Saudara boleh rehat dan minum secawan kopi. Lepas tu kita akan sambung balik. Tapi tolong, saya hanya akan berhenti kalau ada log mencapai 40 lebih. Tolong log sekarang, kerana saya benarkan log ini dijadikan bayarannya dalam tempoh 7 hari. Kerana buku ni memang open log kerana dia cetak banyak. Jadi saya harap saudara log dan bantu saudara Rashidi untuk terus mendapat aspirasi dan modal pusingan bagi menghasilkan buku-buku bagi masa akan datang. Log je saudara, dua buku 50 tak boleh nak dijual dengan harga combo. Saya dah combokan bahagian saya untuk balik modal je. Tetapi bantu, kerana saya suka melihat anak muda ini menjadi penulis dan menjadi penulis, kerana dia berkongsi sesuatu yang tak dapat dikongsi oleh orang yang lain. Kerana dalam dunia penulis, untuk mendapatkan penulis yang datang daripada dunia orang buta sangat sukar. Kebanyakan perbukuan saya boleh kata 99.9% ditulis oleh orang yang normal. 0.1% saja kita mendapat golongan penulis daripada mereka yang berada dalam kategori OKU, apatah lagi orang buta. So log saja. Dan sebab itu saya nak tanya tentang projek yang akan ada pada bulan ni. Kalau mereka nak follow Facebook, share sekarang, bagi tahu Facebooknya, projeknya, apa yang saudara buat hari ke hari dalam komunikasi digital. Okey, sebelum ni saya banyak berkongsi tentang ayat-ayat tentang bila saya pergi mengambil gambar, bila ada gambar-gambar hasil fotografi yang saya dapat, saya akan kongsikan di laman sosial
berserta dengan captionnya lah. Kadang-kadang captionnya ada yang kena dengan gambar, ada yang tak kena. Tapi tak panjang lah. Tapi bila dah PKP hari tu macam saya dah jarang turun ke lapangan, semacam tak banyak gambar. Sekarang ni saya banyak fokus untuk program yang kami sedang jalankan bersama dengan Dini sekali. Iaitu sekarang ni dah ditukar nama kepada Bicara Dari Hati. So dalam program ini kami, saya, Dini dan Kai dan seorang lagi iaitu yang kami gelarkan sebagai Umi, iaitu Datin Fauzia. Sebelum ni dimoderatorkan oleh Umi ini, tapi kali ini kami mengambil pendekatan lebih yang berlainan apabila program ini disuapkan ke bawah yayasan dan sebelum ni adalah dari persatuan. Kami menekankan tentang perkongsian yang lebih detail. Sebelum ini macam kami akan bercerita yang saya, Dini dan Kai akan bercerita dengan lebih lanjut apa yang dah kami lalui. So macam yang untuk program kali ini, tugas saya adalah menekankan apakah antara hikmah yang di sebalik ujian dan mengapa kita perlu menantikan hikmah di sebalik ujian itu dan apa yang perlu kita lakukan sewaktu di tempat ujian. Kadang-kadang kami punya audiens ni adalah datangnya dari pelajar universiti dan kebanyakannya ada juga dari remaja sekolah. Bagi saya, bila saya fikirkan semula, apabila saya berada di sekolah dahulu, untuk menerima satu isu yang berat ataupun perkara berat sebegini, ada satu perkara yang sukar. Dan saya suka ingatkan kepada penonton ataupun yang bergantung kepada umurnya, saya akan ingatkan kepada mereka yang mungkin perkara ini terlampau awal untuk diketahui, terlampau awal untuk difahami tentang ujian hidup ini. Tapi ketahuilah yang satu hari nanti apabila mereka meningkat dewasa, mereka akan faham mengapa ujian itu, apa yang perlu dilakukan ketika mendapat sebuah ujian. Sebab saya akan bagi tahu mereka yang mereka beruntung kerana boleh mematangkan fikiran lebih awal daripada kami dahulu. Sebab kami dulu di usia mereka tak didedahkan dengan perkara-perkara ini. So itulah saya punya pekerjaan sekarang di bawah yayasan dan setiap bulan akan ada program. Okey, Lok Sada, saya harap mencapai 40 ni dah untuk kita beri 1,200 kepada 35 aja. Lok untuk cukup 40 supaya kami dapat memberi bahagian dia adalah 1,300. Kos posnya bakinya apa yang ditanggung oleh garasi daripada margin yang ada. Saya nak minta maaf kepada pembeli yang sebelum ini yang telah membeli buku saya yang dengan cetakan yang pertama dahulu. Sebab bagi saya banyak kekurangan dari buku yang lepas yang asal isinya bagus tu. Yang saya tambah baik. Tapi saya minta maaf, saya minta halal lebih kurang. Dengan buku yang baru ni dia lebih tersusun, lebih selesa. 5 orang lagi tolong Lok untuk membolehkan malam ni dia hadir di sini dan mendapat RM1,200. Boleh. Sini ada soalan lagi. Dia orang tanya dah ada girlfriend ke? Girlfriend? Sebab hari tu datang ada seorang. Oh, Nuri tu. Oh, girlfriend tak ada lagi, belum. Masih mencari, masih berusaha ke arah itu. Masih belum yang ada benar-benar menerima. InsyaAllah doakan. Sebab saya pun dah 30 tahun ni. Mungkin 31 tahun ke, 32 tahun ke. Akan menamatkan zaman bujang. Tak tahulah. Cubalah tanya soalan yang membina sikit selain daripada apa pula tak membina mendirikan berkahwin adalah mendirikan masjid, binaan yang terbaik di dunia yang diambil kira di akhirat. Maafkan saya. Tapi dia tanya girlfriend, cubalah tanya. Yalah kalau girlfriend lepas tu kau boleh kahwin ataupun kau nak cara dulu aku carikan, lepas tu tiba-tiba dia kau hadir ke masjid aku terima nikahnya. Nak aku carikan banyak. Stok nenek-nenek, stok makcik-makcik yang bersepah dekat sekitar kau saja boleh aku dapatkan. Nak selisih kat telaga masa tu kahwin. Tuan-tuan dan puan-puan, turun Lok, saya perlu 5 lagi untuk saudara Lok dan menggenapkan 40. Dan kemudian kami boleh memperuntukkan bahagian RM1,200 kepada dia dan bahagian yang lain adalah untuk pos dan kos kepada buku ni aja. Saya belanja je saudara malam ni kerana kami faham Mac adalah bulan yang kritikal. Kita perlu 5 orang lagi Lok, tak sampai 40 je ni dah. Oh, semua orang tak boleh bergerak tak boleh berganjak daripada Lok. Kenapa dia orang tak nak Lok? Tak nak Lok. Kenapa tak nak Lok? Okey, tak apalah kalau Lok. Penat saya buat buku ni. Kalau 5 je jadi Lok lah saudara untuk menggenapkan 40 bagi membantu ni. Saya akan cuba mendapatkan kehadiran trio anda nanti. InsyaAllah kita ada bajet. Dini kau datang ada bajet lah token. Saya rasa boleh. Saya akan cuba pujuk Dini datang dan nyanyi sikit. Bermodalkan nasi anda. Ramai yang request Dini datang ni. Masalah dia sombong. Kau jangan sampai aku cari kau kat sana bawa kau kemari.
Saya baru jumpa dia tadi, Uncle. Saya baru jumpa dia. Patut datang. Dia datang beli feel tadi. Dia belum nampak ni cincin ni. Saya boleh pergi petik je nanti Harley Davidson akan ambil kau datang sini dia. Tak kena lagi. Gua ini anda boleh datang ni pada bila-bila masa. Dia jawab apa? Jawab ya ke tidak? Ha? Tak, dia boleh kalau kami datang. Oh, kena ambil pakai kena ambil dia. Bukan. Oh, dia busy. Dia kan busy. Oh, okey okey. Tapi dia ada yayasan juga tu. Boleh diusahakan melalui yayasan. InsyaAllah kita akan cuba. Kita akan datang je untuk berkongsi, bukanlah untuk tujuan komersial, bukanlah tapi berkongsi pengalaman je. Kerana inilah pekerjaan yang dia telah lakukan selama hampir 7 tahun, berkongsi. Takkan untuk satu malam dia tak boleh nak berkongsi dah kan. Okey, itu bukan kata saya Dini, itu kata dia Dini. Itu kata saya je Dini. Okey, terima kasih banyak pada anda yang telah bersama dengan kami. 1 jam 15 minit sampai 1 jam 10 minit. Terima kasih Rashidi kerana datang bagi kali ketiga. Jangan serik untuk datang. 30-35 adalah rezeki. Beginilah menjadi penulis. Okey, terima kasih Alhamdulillah kerana di tengah-tengah kesukaran bulan Mac, terutama minggu ketiga yang genting ni, ramai yang lagi membantu dengan log buku ni. 35 tuan-tuan ni dah. Okey, 35 orang yang pada anda semua yang log dan menonton, saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita akan break dan kita akan kembali pada pukul 10.30 untuk jualan. Kami akan naikkan macam-macam barang melalui masih lagi mengekalkan barangan harga murah berkualiti tinggi untuk saudara pilih. Dan saya ucapkan terima kasih pada Sidi. Kata-kata akhir untuk yang menonton. Okey, kata-kata akhir saya, tolonglah beli buku ni. Penat saya buat. Tak apa, pergi ke Facebook anda. Mereka boleh membelinya di Facebook dia juga. Instagram ataupun Facebook, cari saja Monolog Budak Buta dan Rashidi Abdullah. Tak, sebenarnya saya pun tak menekankan orang untuk membeli sangat buku ni. Sebab bagi saya, buku ni sesuatu perkara yang tidak boleh kita paksa untuk mereka baca. Dan jika hati mereka terbuka untuk membelinya, Alhamdulillah. Semoga yang lah log tu dimurahkan rezeki, beri keberkatan. Okey, itu saja dan saya harap ini bukan kali ketiga Facebook terakhir. Boleh cari Monolog Budak Buta ataupun dekat Instagram boleh cari saja Rashidi Abdullah. Oh, dia di Instagram Di Instagramnya adalah Rashidi Abdullah, straightforward je, Rashidi Abdullah. Jadi anda boleh saja friend di Facebook. Lebih ke page buku lah Monolog Budak Buta. Okey, kalau di Facebook anda ke page bukunya Monolog Budak Buta. Kalau di IG anda pergi saja ke Rashidi Abdullah. Terima kasih pada semua yang bersama kami malam ni. Terima kasih semua. Saya ucapkan terima kasih pada Rashidi dan penonton semua. Kita akan jumpa untuk sesi jualan. Kami naikkan banyak tokol. Kami akan naikkan hari ini adalah kemeja jeans. Kita akan naikkan juga barang-barang yang saudara nampak di belakang ni selepas ini pada tepat pukul 10.30 malam. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.